Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan peminat emas yang sedang menunggu-nunggu Facebook Live saya pada malam ini. So, terima kasih kepada 260 orang yang terawal menunggu Facebook Live ini. Terima kasih kerana menunggu dan saya ingin meminta anda sila tagging rakan-rakan anda. Sila tagging kawan-kawan anda. Kalau dealer PG boleh tagging customer tuan-tuan ataupun prospek tuan-tuan, tagging mereka dan invite mereka datang ke seminar pada malam ini sebab malam ini topiknya sangat special. Apa topik pada malam ini? Simpan emas dengan ilmu. Topik ini sangat menarik tuan-tuan. Kenapa topik ini penting? Saya nak cerita sikit daripada mana saya dapat idea untuk berkongsi dengan tuan-tuan topik pada malam ini, simpan emas dengan ilmu. Baru-baru ini, cerita dia macam ni. Baru-baru ini, to be exact yesterday, saya dihubungi oleh tim daripada Amanah Saham Nasional Berhad ASNB. Mereka invite saya untuk berkongsi ilmu dan mereka meminta saya untuk buat seminar, educational seminar tentang pelaburan emas. Jadi tuan-tuan, even Amanah Saham ASNB mereka juga aktif buat program-program berbentuk educational, berbentuk pendidikan kepada rakyat Malaysia tentang pelaburan. Jadi mereka invite saya ni untuk berkongsi tentang pelaburan emas sebab kata mereka sekarang ini emas ni adalah trend. Everybody talk about gold rush. Dia orang cakap tengok kedai emas kena beratur nak masuk. Jadi mereka buat meeting dengan saya. Jadi mereka minta pendapat dan juga minta cadangan untuk saya bagi seminar pasal gold secara online. Dan kemudian mereka juga ada berkongsi ilmu dengan saya. Mereka cakap apa-apa saja pelaburan, kita kena ajar pelabur-pelabur ni ilmu. Sebab semua pelaburan dia ada risiko. Termasuk ASB, termasuk emas, termasuk unit trust, ada risiko. Jadi antara benda yang diceritakan ialah apakah risiko-risiko yang menunggu pelabur. Contohnya macam ASB, kalau ada orang melabur dengan menggunakan loan, bank loan, kemudian kalau mereka nak rolling, contoh kalau mereka nak rolling, jadi sekiranya dividen tu berkurangan, jadi mungkin akan ada masalah untuk rolling. Jadi dengan kata lain, buat pelaburan ASB pun sekiranya tersalah langkah, dia akan terjerat. Ini adalah salah satu daripada feedback yang saya dapat. Sama juga dengan emas. Saya cakap pelabur emas juga dia ada risiko. Contohnya apa risiko? Contohnya nombor satu, tersalah pilih produk. Yang kedua, tersalah pilih timing. Ataupun dengan kata lain, dia pelabur emas yang nak untung cepat dan dia ingat pelabur emas ni dalam setahun boleh untung, 6 bulan ni boleh garanti untung. Itu pun adalah salah satu daripada jerat dalam pelaburan emas. Kemudian teknik melabur emas, lepas tu pergi gadai, dapat duit beli lagi emas pun berisiko juga. Ada orang selalu tanya saya, Cik Syukur boleh tak kalau harga emas turun saya gadai emas saya, lepas tu saya beli lagi emas. Saya kata pelaburan teknik tersebut berisiko tinggi sebab emas ni dia ada turun dan naik. Jadi kalau kita pergi gadai ketika harga rendah dan kita beli lagi emas, dia tidak ada jaminan bahawa harga emas akan naik. Dengan kata lain, yes, dia beli emas ketika itu harga rendah, tapi tidak ada jaminan, mungkin dia kekal rendah, mungkin dia turun lagi. Jadi dia berisiko. So, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya terima daripada pelabur emas
yang menunjukkan kepada saya bahawa mereka ingin mencuba benda-benda yang berisiko. Jadi saya cakap, bila you buat pelaburan ni, tak ada ilmu, risiko kerugian sangatlah besar. Jadi dengan kata lain, tidak ada satu pelaburan yang sempurna. Dia mesti ada risiko. Jadi tujuan Facebook Live saya pada malam ini ialah untuk membongkarkan kepada tuan-tuan bagaimana cara kita nak mengurangkan risiko dengan cara menambahkan ilmu. Jadi sebelum saya bercerita, saya nak minta tuan-tuan untuk tagging kawan-kawan. Tagging kawan-kawan, suruh mereka masuk, cakap, Kem, mari sini belajar ilmu. Malam ni ilmu mahal. Simpan emas dengan ilmu. Macam mana cara nak mengelakkan daripada kerugian? Macam mana cara nak pastikan untung? Macam mana cara nak pastikan mesti menang? Tuan-tuan nak melabur emas, mesti nak menang kan? Mesti nak untung kan? Jadi topik malam ini akan menjawab persoalan tersebut. Jadi sila tagging kawan-kawan anda. Ajak mereka masuk, tengok Facebook Live ini. Sebab kalau mereka tanya soalan, saya boleh jawab. Sekarang juga saya boleh jawab sebab saya boleh tengok handphone. Baik, saya nak ucapkan hai dulu. Hai kepada orang-orang yang terawal. Nombor 1, hai Suhaizan Makno, apa khabar? Haslinda Halim, apa khabar? Syahril Said, apa khabar daripada Bangi? Syaril dan Irma, saya sihat ya. Siti Nur, salam tuan, saya Siti Nur daripada tim Fairuz Aziz. Okey, tim orang handsome. Cikgu Larry Andang, salam Tuan Syukur Hashim. Hai Cikgu Larry Andang daripada Sabah. Nur Erina Iliana, apa khabar? Zul Ikram, apa khabar? Fairuz Aziz is watching. Okay, hai Fairuz. Hai Saiful. Saiful daripada Kundang, apa khabar? Kemudian Fazlin Abbas, apa khabar Fazlin daripada Johor? Encik Nisamuddin daripada Terengganu. Kemudian siapa lagi? Ashraf Rosdi daripada Labuan. Daripada jauh. Ada siapa-siapa yang lebih jauh daripada Labuan? Contohnya daripada Mesir, ataupun daripada Belanda, ataupun daripada Kutub Utara, ataupun Kutub Selatan. Sila berikan komen. Cik Syukur, malam ni saya menonton Facebook Live daripada Kutub Utara. Sila berikan komen, kita nak tengok, mana tahu ada orang jauh. Hai Kak Yang, apa khabar Kak Yang? Kak Yang daripada Sungai Petani. Saada binti Hussein, Saada daripada Penang. Ikram Mafuadi, apa khabar Ikram? Engineer AirAsia. Mazik daripada Gua Musa, apa khabar Mazik? Okey, dah ramai orang komen. Okey, sila tagging rakan-rakan anda. Sila tagging prospek anda, customer anda. Ajak mereka datang tonton Facebook Live pada malam ini. Malam ni topik best. Simpan emas dengan ilmu. Apa benda malam ni saya nak share dengan tuan-tuan ni? Malam ni basically benda yang saya rasa saya tak pernah share ilmu ni. This thing saya belum pernah share dalam bentuk yang saya nak bentangkan, nak tunjuk pada malam ini. Jadi kalau tuan-tuan tengok malam ni punya presentation, saya rasa tuan-tuan tak pernah, you never see this slide before. So Nur Hazaran daripada mana ni? Carun Promat. Okey. Okey, baik. Wah, komen dah naik terlampau banyak. Hani Irmawati, Assalamualaikum. Okey, Hani Irmawati daripada Shah Alam. Suhaidah daripada mana? Johor, Suhaidah, betul? Bashir daripada Kutub Utara Penang. Kutub Utara sungguh Penang. Kutub Utara Pulau Pinang. Okey. So, kita dah ada 800 orang audience yang tak sabar untuk belajar ilmu, simpan emas dengan ilmu. Baik. So sekarang ni saya nak share screen dengan tuan-tuan. Topik pada malam ini. Okey. Baik. Sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut, untuk mereka yang dah kenal saya, yang panggil saya Sifu, panggil saya Atuk. Okey, tuan-tuan dah kenal saya. Tetapi untuk mereka yang belum pernah mengenali saya, nama saya Syukur Hashim. Saya dah berkecimpung di dalam industri emas, mendidik orang tentang emas
sudah 13 tahun. Dah lama. 13 tahun. Jadi saya aktif menulis di Facebook. facebook.com/syukur. Jadi kalau tuan-tuan ingin baca saya punya penulisan tentang emas, tuan-tuan boleh pergi ke Facebook Syukur Hashim. Sebelum saya aktif mendidik orang tentang emas, saya adalah staf University Multimedia MMU Cyberjaya dan Melaka Campus. Saya bekerja di University Multimedia sebagai manajemen staf selama 9 tahun daripada tahun 2001 sampai 2010. Jadi ilmu emas ini saya belajar ketika saya bekerja di University Multimedia. Saya baik dengan pensyarah Finance and Islamic Banking, nama dia Cik Halim. So daripada Cik Halim inilah saya banyak belajar tentang ilmu emas sebab dia banyak bagi assignment kepada student-student Financial and Islamic Banking dia untuk buat seminar pasal dinar, pasal dirham, pasal Islamic Financial. So daripada situlah saya belajar tentang emas dan daripada situlah saya further study, saya banyak membaca buku, saya menulis buku dan saya menulis blog dan saya bagi seminar tentang emas sehingga hari ini. Jadi dengan kata lain, ilmu emas yang saya nak share dengan tuan-tuan ini adalah ilmu emas yang betul, tepat, selamat dan tidak boleh kena tipu. Okay tuan-tuan. So, baik, saya nak cerita sikit. First kali, saya terlibat dengan emas tahun 2001 kerana membeli rantai tangan untuk kahwin yang berharga RM46 segram. Tuan-tuan, saya ni sebenarnya berkenalan dengan emas asbab beli rantai tangan, rantai emas. Sebab apa? Sebab isteri minta emas. Jadi dengan kata lain, waktu tu barulah saya tahu, oh rupanya nak kahwin ni orang perempuan suka emas. Jadi waktu tu pergi beli rantai tangan, berat dia 10 gram. So RM46. Campur upah tukang RM50 segram. Jadi 10 gram rantai tangan itu harganya RM500 dan dia kecil saja. Waktu tu saya cakap, apa ni kecil saja, RM500, mahal nak mampus. Tapi saya cakap dalam hati lah. Takkan nak cakap mahal mampus, cakap dekat isteri kan. Jadi kita cakap, tuan-tuan, waktu tu tak ada ilmu tuan-tuan. Beli emas 10 gram kecil RM500 rasa mahal. Tetapi dengan harga sekarang RM200 lebih ni, saya rasa macam rupanya RM50 segram murah. Mak saya cakap zaman mak dulu beli 30 gram. Zaman tok saya dulu segram RM3. Jadi dengan kata lain tuan-tuan, setiap daripada kita akan kenal emas ni asbab nak kahwin, asbab mak, asbab tok nek beli emas. Itu dia. Saya sebab nak kahwin. Waktu ni belum bergiat secara aktif mendidik pasal emas. Waktu ni orang kata apa? Baru kenal emas ni apa benda. Baik. Saya terlibat dengan emas secara serius pada tahun 2008 waktu saya kerja MMU. Asbab saya baik dengan pensyarah Finance and Islamic Banking. Jadi dengan kata lain, waktu kenal emas nak kahwin ni dia unofficial. Maksudnya baru nak kenal tapi tak mendalam. Bukan dengan ilmu tapi sebab nak kahwin. Tetapi tahun 2008 saya kenal emas secara ilmiah. Sebab because of Encik Halim, pensyarah Finance and Islamic Banking, dia buat seminar, student dia buat seminar, saya pergi supervise, saya jumpa dia, saya tanya dia, saya dapat banyak maklumat, banyak resources, banyak ilmu yang dia copy dalam PDF, dia punya presentation. Jadi tuan-tuan, itu permulaan saya tahu secara serius tentang emas. 2008 sehingga sekarang 2021 sudah 13 tahun. Jadi tuan-tuan, dengan pengalaman unofficial sehingga official, 13 tahun official, tuan-tuan, 13 tahun pengalaman saya, agak-agak tuan-tuan, boleh tak saya mendidik tuan-tuan, mengajar tuan-tuan, berkongsi ilmu dengan tuan-tuan pasal emas? Jawapannya sangat boleh. Sebab saya telah terlibat dengan emas dalam jangka masa yang sangat panjang. Jadi saya boleh berikan tuan-tuan tips, ilmu, nasihat daripada orang yang telah mengalami dan melalui pelaburan emas sejak
2008. So, orang yang long term horizon, orang yang tengok emas ni dalam jangka masa yang panjang. Jadi, ilmu dan pengalaman saya sangat berguna kepada mereka yang baru nak kenal emas. Bukannya baru 13 tahun, mungkin baru 13 bulan, mungkin baru 3 bulan, mungkin baru jadi dealer PG 2 minggu. Jadi, tuan-tuan, ilmu ini sangat penting. Sebab tuan-tuan akan nampak perspektif emas daripada pandangan orang yang terlibat dalam jangka masa yang panjang. So, sebelum tu nak tengok komen dulu. Okey, tuan-tuan dah mula tagging kawan-kawan. Bagus, saya suka. Kita dah ada 990 orang. Sikit lagi 1000. Tuan-tuan sila tagging lagi. Kita biar beribu orang belajar ilmu pada malam ini. Sebab malam ni ilmunya ilmu yang betul, ilmu yang mahal. Okey, hai. Nak ucap hai dulu. Hai Muhammad Yazid daripada Ipoh. Hai Encik Faizal Jamaluddin. Hai Azinuddin Abdullah. Siapa lagi? Hai Puan Zahiyah AB. Okey. Baik. Salah seorang daripada Sifu pendidik tentang emas, nama dia Robert Kiyosaki. Tuan-tuan, Robert Kiyosaki ni adalah orang yang saya anggap sebagai guru. Bukan setakat guru emas, tetapi guru dalam financial education, financial IQ. In fact, antara buku dia yang membuka minda saya tentang emas adalah Increase Your Financial IQ. Ini buku dia. Buku ini saya tengok sekarang ni dah tak ada dekat kedai buku lah. Susah nak cari yang sekarang ni. Sebab buku ini saya beli tahun 2009. Jadi tuan-tuan, ni buku ni dah lama. 2009, dan antara buku yang membuka minda saya tentang financial education, financial intelligence. Robert Kiyosaki cakap, it is not about gold and silver, but it is about your knowledge about gold and silver. Ini adalah persoalan ilmu. Sebab apa? Sebab Robert Kiyosaki, dia cakap, dia pernah invest dalam emas. Dia cakap, dan dia pernah rugi. Dia cakap, apa-apa saja pelaburan, termasuk emas, silver, akan berisiko kepada anda jika anda tidak cukup ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknikal ke, ilmu fundamental ke, ilmu memilih produk, banyak lagi. Okay, so malam ni kita akan pastikan tuan-tuan akan dapat ilmu. Saya nak bagi ilmu yang paling basic, paling penting. Basically macam ni lah nak cakap. Ilmu emas ni dia sangat luas, sangat besar, sangat banyak. Tetapi malam ni saya akan ambil yang penting-penting. The most basic, the most important dan essence. Kita panggil intipati. Jadi malam ni tuan-tuan akan dapat intipati. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu yang lain-lain, tuan-tuan boleh komen dan tanya saya soalan, saya boleh baca dan saya, insyaAllah, saya boleh jawab. Okey. Sebelum itu, saya nak bagi tahu selama 13 tahun saya terlibat dengan emas, tuan-tuan, saya dah menulis banyak buku, 3 buku tentang emas dan juga satu buku ni kawan saya punya, Cik Syufaat. So ada 4 buku. Cerita dia pasal macam mana cara buat pelaburan emas. Ini buku dia. Meningkat rahsia pelaburan emas. Kemudian ada soalan-soalan tentang emas, tentang teknikal, tentang fundamental. Berdapatkan ini buku dia, buku kompilasi. Kemudian kalau tuan-tuan nak tahu tentang teknikal. Teknikal ni adalah ilmu membuat analisis teknikal harga emas, di mana tuan-tuan nak tahu where is the point to buy, where is the point to sell secara teknikal. So buku dia ni. Buku ni kalau orang yang suka buat graf, buat graf pula, suka tengok graf, suka tengok chart, harga naik turun, ini sangat sesuai. Tapi kalau tuan-tuan tengok chart pening kepala boleh demam, buku ni tak payahlah, tuan-tuan jadi penyimpan emas saja. Dan saya ada buku yang keempat, Rahsia Usahawan Emas. Ini adalah buku untuk tuan-tuan yang berminat untuk buat bisnes, especially dengan platform public gold.
Saya ajar tuan-tuan macam mana cara untuk menjadi usahawan emas dengan platform Public Gold. Buku ini dapatkan di pgmall.my. Okay. Now, kita dah nak start. Sudah bersedia? Sila komen. Okay, Cik Syukur, saya sudah bersedia untuk start. Kita dah nak start. Tadi baru hangatkan enjin. Sekarang nak masuk gear 1. Baik. Saya nak tanya tuan-tuan, berapakah kenaikan harga emas dalam 5 tahun, dalam 20 tahun? Jadi tuan-tuan, basic question, harga emas naik banyak mana? Untuk orang-orang yang dah lama, mungkinlah boleh tengok goldprice.org. Tengok harga spot, berapa banyak kat situ, graf terbentang. Berapa harga emas naik 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 2 hari, 3 hari, sebulan pun ada. Jadi, untuk mereka yang baru, tak tahu, tuan-tuan boleh tengok di goldprice.org. Untuk harga spot, okay, nak senang belajar, malam ni kita pakai harga spot gold. Harga emas dunia yang didagangkan, kita panggil gold contract. Ini adalah harga yang universal, harga emas spot gold. Dalam masa 5 tahun, harga emas naik 51.02% in 5 years. Dalam 20 tahun, harga emas naik 634.31%. Okey, so dah nampak Jadi kalau tuan-tuan nak tahu average purata setahun, ambillah kalkulator, kemudian kiralah sendiri 51.02 bahagi 5 tahun dapatlah 10 point something. 20 tahun 634 bahagi 20 dapatlah 30% something per year. Wow. Okey tak? Tuan-tuan. Okay. So untuk pelaburan yang selamat, for me pelaburan emas ni dia adalah aset keras, hard asset. Boleh pegang dalam tangan, warna kuning, keemasan, pegang dalam tangan. This is a good return untuk aset keras. Itu satu. Yang kedua, yang penting, tengok benda ni. Yang ini. Tuan-tuan, ini adalah satu graf yang saya lukis untuk menggambarkan harga emas naik dalam tempoh 5 tahun. 2017, 18, 19, 20, 2021. Tuan-tuan, sekiranya kita melukis harga emas ini seolah-olah dia naik secara konsisten ataupun straight line. 51% kalau kita lukis straight line, inilah rupa dia. Tengok anak panah yang berwarna biru tu. Tuan-tuan, inilah rupa kenaikan harga emas slow and steady MACD selama 5 tahun, 51.02%. Jadi tuan-tuan seronok tak kalau harga emas naik macam ni? Tuan-tuan beli hari ni, bulan depan dia naik sikit. Bulan depan naik sikit. Naik sikit, konsisten. Anak panah. Tuan-tuan, itulah rupa dia. Kalau harga emas naik secara stabil, secara konsisten, you are going to get that arrow. Awal sikit, spokang sikit lah malam ni. Dan sekiranya kenaikan 634.31% dilukis dalam bentuk anak panah dan naik secara konsisten, itulah rupa dia, tuan-tuan. Tengok anak panah berwarna biru. Jadi tuan-tuan tengok daripada tahun 1996 dia naik konsisten, naik sampailah 2021, 634.31% naik. Jadi tuan-tuan, seronok tak kalau tuan-tuan menjadi pelabur emas kalau harga emas naik macam ni? Tuan-tuan, harga emas memang naik macam ni. At the end, daripada starting point dengan ending dia memang betul. Okay? Starting point dengan ending dia sama. Tuan-tuan, ini adalah perumpamaan jika harga emas naik secara konsisten dan stabil. Slow and steady. Tetapi, saya nak tanya tuan-tuan, sebagai
pelabur emas di dunia sebenar, dunia nyata, adakah ini graf yang kita dapat sebagai pelabur emas? Jawapannya tidak. Dalam bahasa Cina kita panggil apa? Puyao ah? Ha? Puyao Chi. Malam ni kita ada Mr. Kelvin kat sebelah jadi dalam bahasa Cina Puyao. Dalam bahasa Tamil apa? Tak tahu. Tak ada wakil malam ni. Jadi tuan-tuan, inilah graf sebenar harga emas 5 tahun. Tuan-tuan, kalau kita lukis straight line nampak cantik, tetapi bila tuan-tuan melabur masuk dalam pelaburan sebenar, ini rupa graf dia 5 tahun. Tuan-tuan dapati bila tuan-tuan start, dia naik, dia turun, dia naik, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik, lepas tu 2018, 2019 turun, 18, 19, 2 tahun. 2019 barulah naik sikit jatuh, naik sikit jatuh, naik banyak, pum jatuh banyak. Sama dah juga tuan-tuan, 51%. Tapi rupa dia macam ni. Jadi tuan-tuan, inilah realiti pelabur emas bila kita melabur yang sebenar-benarnya graf yang kita dapat bukanlah graf arrow anak panah berwarna biru, tetapi harga emas yang volatile, naik turun yang berwarna merah ni. Now kita tengok realiti harga sebenar graf 20 tahun. Okay, cuba tengok 1996 naik slow dia melo, 2000 slow, 2001, 2002, 2003, 2004 slow. Lepas tu naiklah laju sikit, 2008 naik laju, 2009, 2010, 2011, 2011 paling tinggi. Lepas tu dia jatuh, 12 jatuh, 13 jatuh, 14 jatuh, 2015 baru start naik balik. Tuan-tuan, inilah dia graf harga emas 20 tahun. Kalau tuan-tuan berada pada tahun 2008, 9, 10, 11, tuan-tuan rasa wow, harga emas naik banyak, happy. Tuan-tuan orang yang paling bijak dalam dunia. Tapi kalau tuan-tuan terbeli harga tinggi 2011, harga jatuh, mencarut dah. So, jatuh banyak tahun. Tetapi apa yang saya nak cerita adalah, inilah realiti pelaburan emas. Is a volatile investment. Volatile, ada turun, ada naik. So kalau tuan-tuan sedar benda ini, tuan-tuan kena faham bahawa pelaburan emas ni ialah how long you are in the game. Berapa lama tuan-tuan berada dalam game ini? Investing game. Adakah tuan-tuan mampu bertahan tengok 2 tahun harga emas mendata? Adakah tuan-tuan boleh bertahan 3 tahun harga emas jatuh? Adakah tuan-tuan boleh bertahan harga emas setahun setengah sideways? Sekarang harga emas tengah jatuh, tuan-tuan beli, tuan-tuan tengok jatuh, tuan-tuan boleh bertahan ke? Because of this volatile. Sedangkan kalau kita tengok 5 tahun naik je kau, 20 tahun naik. In reality tu macam gigi ikan. Okay. Jadi tuan-tuan, saya harap tuan-tuan faham bahawa in reality investment, ini yang kita dapat. So, how long you are in the game? Kalau tuan-tuan invest, saya bagi contoh sebenar. Tuan-tuan invest lah, let's say lah 3-4 bulan lepas, tiba-tiba harga jatuh. Tuan-tuan cakap, alamak harga emas jatuh, takut rugilah. Tuan-tuan, contoh, tuan-tuan buat EPP, tuan-tuan cancel. Nak keluar, exit from the game. Bila tuan-tuan exit from the game, you no longer in the game of this gold investment. Macam mana tuan-tuan nak dapat potensi lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan? Because you already exit the game. Jadi orang yang bertahan, dia akan enjoy the riding. So graf ini penting untuk tuan-tuan faham. So kalau tuan-tuan faham, sila komen. Okay Cik Syukur, sekarang saya dah faham. Harga emas 5 tahun naik, 20 tahun naik, 10 tahun naik. Tetapi bukan dalam bentuk straight line. Kalau straight line ni dunia indah. Dia macam duduk dalam syurga.
duduk dalam syurga, everything semua cantik-cantik. Beli bulan depan naik, 2 bulan lagi naik, tahun depan naik. Itu pelaburan dalam syurga. Ini pelaburan dalam dunia nyata. Okay, so kalau komen, sila berikan komen. Okay, Cik Syukur, saya dah faham. So, baik. Jadi tuan-tuan, first kali, orang yang nak melabur dalam emas, dia kena faham ciri-ciri pelaburan emas yang sebenar. Iaitu harga emas ada volatility. Ada naik, ada turun. Pelaburan emas yang mengarut, bohong, menipu dan skim cepat kaya ialah pelaburan emas yang sentiasa naik, sentiasa untung, sentiasa indah-indah belaka. Itu adalah pelaburan emas yang mengarut, bohong, menipu. Itu adalah skim cepat kaya. Hanya skim cepat kaya bertopengkan emas boleh menjanjikan pulangan tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, heaven and the earth lah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dijanjikan pulangan confirm guarantee sebulan 2%, 25%, 10%, tuan-tuan, itu bukan ciri-ciri pelaburan emas yang sebenar. Itu bohong, skim cepat kaya. Dan benda-benda inilah yang memberikan pelaburan emas sebenar menconteng arang ke muka pelaburan emas yang sebenar. Jadi banyak orang terpedaya, dia ingatkan, Cik Syukur, ada company ni bagi saya profit lah sebulan 2%, sebulan 3%, sebulan 10%. Ada yang belah-belah persen. Tuan-tuan, benda tu skim cepat kaya, mereka dah lingkup tahun 2014. Tapi kalau ada lagi syarikat yang janji dengan tuan-tuan pulangan bulan-bulan macam ni tuan-tuan, that is not real, that is not genuine, dia tidak boleh bertahan lama. Jangan cakap abang tak payung. Sebab ramai orang yang saya jumpa menyesal tuan-tuan, rugi beribu, berpuluh ribu, berbelas ribu sebab melabur dalam pelaburan emas yang palsu. Nak untung cepat, last kali habis lingkup. Terbungkus habis. Jadi bila kita dah ada ilmu macam ni, kita selamat. Bila orang janji pulangan itu sini, kita dah tahu dia bohong. Kenapa bohong? Cik Syukur cakap bohong. 13 tahun saya tak pernah jumpa syarikat yang bagi pulangan tiap-tiap bulan. Mereka kekal lama. No, I've never seen. Tak pernah jumpa. Tapi kalau tuan-tuan pernah jumpa, bagi tahu kat saya boleh? Cik Syukur, saya dah jumpa satu company ni bagi tiap-tiap bulan 2% ni bertahan selama 13 tahun. Ni saya nak cerita kat Cik Syukur. Tolong bagi tahu kat saya. Saya tak dah jumpa lagi. Kotlah tuan-tuan lagi hebat pernah jumpa daripada saya. Okay. So, okay, Cik Samsul Rizal. Saya suka baca komen-komen macam ni. Cik Samsul Rizal, melabur emas dan Bitcoin adalah pelaburan panjang. Jangka panjang, nak pulangan bulanan hanya di Forex. Forex pun kena ada ilmu. So, nak pulangan bulanan hanya di Forex. Masalah dia Forex ni risikonya tinggi. You can make a lot of money and yet you can get a margin call. Kalau tak ada ilmu, MC margin call. Habis. Okay. Baru-baru ni ada satu syarikat hedge fund. Dia kerugian 30 bilion US dollar. Hedge fund 30 bilion kena margin call. Bergegar habis last week. Sebab apa? Saya pun pelabur emas ni dia kena tengok stock market juga. Jadi ada satu hedge fund 30 bilion USD kaput. Puff. MC. Baik. Dengan kata lain, apa yang tuan-tuan komen tu betul lah. Tak ada ilmu, lingkup. Ada ilmu, insyaAllah selamat. Baik. Now, tuan-tuan, saya nak cerita. Untuk pelabur emas yang berilmu, nombor satu, tuan-tuan kena ingat, pelabur emas physical, I'm talking about physical gold. Ni, physical gold ialah ibarat pelari maraton. Jangka panjang,
dan konsisten. Oh. Kalau tuan-tuan nak melabur, nak trading spot gold, contohnya macam forex ni kita pakai spot gold, trading spot gold. Spot gold ni bukan pelari maraton, itu pelari sprint. Sprint punya pelari yang mana risikonya tinggi, yang mana tuan-tuan boleh buat untung yang besar dan tuan-tuan boleh lost everything, gos kaput. Tapi kalau tuan-tuan beli emas fizikal, tidak mungkin tuan-tuan gos kaput. Sebab physical gold dia tidak boleh jadi kosong. Physical gold dia tak boleh jatuh jadi kosong. Tuan-tuan akan selamat. Apa saja harga jatuh, tuan-tuan masih pegang physical gold dalam tangan. Because produk physical. Tapi kalau spot gold, you salah buka position, habis. So, ingat, ilmu yang pertama, pelabur emas berilmu, ingat dia adalah pelari maraton jangka panjang dan konsisten. So, kalau faham sila berikan komen. Okey, Cik Syukur, saya faham. Ataupun siapa pernah jadi pelari maraton, sila komen. Cik Syukur, saya dulu dekat sekolah rendah, saya dulu pelari maraton, merentas desa. Champion merentas desa. Okeylah, boleh juga. Ataupun champion merentas desa sekolah menengah. Tak kisahlah, janji kalau tuan-tuan pelari maraton sekolah, sila komen. Cik Syukur, saya tahu macam mana rasa lari maraton. Perlu konsisten. Dan kalau tuan-tuan pernah pancit, lari tiba-tiba tak larat, cikgu bawa naik motor, itu pun pengalaman juga. Pelari maraton yang tak tahan, last sekali gos kaput, cikgu usung dengan motor ataupun van datang kutip. Ni macam pernah ada pengalaman ni Cik Syukur ni. Mestilah ada tuan-tuan. Maka terasa semua orang ada pengalaman. So, jadi untuk pelabur emas, apa KPI tuan-tuan? KPI ialah Key Performance Index. Macam mana kita nak tahu bahawa kita ni pelabur emas yang betul, genuine, yang betul-betul ada matlamat dan objektif? Jawapannya ialah kita kena pastikan kita follow KPI. KPI untuk penyimpan dan pelabur emas ialah tambah gram. Tuan-tuan kena pastikan gram dalam tangan tuan-tuan sentiasa bertambah. Itu KPI tuan-tuan. Dengan kata lain, harga naik ke harga turun ke, itu belakang kira. Gram you bertambah ataupun tidak. Katakan awal tahun, sekarang bulan 4, awal tahun Januari, ada 100 gram. Bulan 4, April, ada 140 gram. Bertambah 40 gram. Yes, itu betul-betul follow KPI. Tapi kalau bulan 1, ada 100 gram. Bulan 4, harga menurun. Cik Syukur, harga menurun. Bulan 4 saya tak beli lagi. Jadi bulan 1 100 gram, bulan 4 100 gram. Tak bertambah. Maksudnya itu tak ikut KPI. Sebab 4 bulan berlalu, gram tidak bertambah. So kalau tuan-tuan faham, pelabur emas yang kedua, KPI-nya adalah tambah gram, sila berikan komen. Cik Syukur, saya dah faham KPI dan sila komen sikit. Daripada bulan 1 sampai sekarang bulan 4, dah bertambah gram ke belum? Ke tengok harga emas jatuh, tak berani tambah. Itu tak boleh pakai. Okay, make sure tambah gram. Dan seperti biasa, saya suka cerita kisah 100 dinar emas. Tuan-tuan, saya ada seorang customer yang hobinya mengumpul 1 dinar emas, 1 dinar secara konsisten. Ada duit dia beli dinar, 1 dinar. Ada duit dia beli 1 dinar. Ada duit dia beli 1 dinar. Dia tak beli 2 dinar, dia tak beli 5 dinar, dia tak beli 10 dinar. Dia cuma fokus 1 dinar. Dan dia tidak peduli harga naik, harga jatuh. I don't bother, I don't care. I just nak tambah gram. Maksudnya nak tambah kepingan dinar. Jadi asbab pemikiran yang simple macam ni, KPI dia tambah dinar, akhirnya beliau dapat 100 dinar. Sebab apa? KPI dia adalah tambah dinar. Ada duit tambah dinar, ada duit tambah dinar. Tuan-tuan, last kali dapat 100 dinar. Lepas tu bila harga emas naik, dia datang jual dekat saya, Cik Syukur, saya nak jual 100 dinar saya ni.
46,500. Waktu tu tuan-tuan harga buyback RM465. Saya ingat lagi, saya bagi dekat dia 46,500. Saya tanya dia dah buat apa ni? Dia kata nak beli tanah. Saya kata baguslah, beli tanah, tukar aset emas kepada aset tanah. Saya kata, mana pergi sarung 1 dinar ni, dia ada sarung plastik. Saya tanya dia, mana pergi sarung ni bang? Habislah abang kopek ni pasal apa? Dia kata, Cik Syukur, susahlah nak simpan kalau ada sarung plastik kapsul ni. Saya buang. Saya senang nak simpan. Dia bagi saya macam tu. Dia buang habis kapsul tu. Tak kisahlah tuan-tuan. Emas tanpa kapsul masih laku. Jangan bagi kapsul, emas tak ada cukup. Okay. So tuan-tuan, ambil kisah ini sebagai inspirasi. Letakkan KPI tambah gram. InsyaAllah tuan-tuan akan jadi pelabur emas yang berjaya. Yang ketiga, tadi kita dah cerita, emas dia bukan naik straight line. Dia ada naik, dia ada turun, dia ada naik, dia ada turun. Jadi, anggaplah bila harga jatuh, itu adalah satu peluang membeli aset mahal pada harga murah. Emas ni mahal. Jadi bila harga turun, maksud dia aset mahal boleh beli pada harga murah. Dan jika tuan-tuan nak beli pada harga yang lebih baik, lebih bagus, tuan-tuan kena belajar ilmu analisis teknikal harga emas. Tuan-tuan nak tak nak, mesti belajar technical analysis supaya tuan-tuan boleh tengok indikator-indikator tertentu. Tuan-tuan boleh tengok price action. Tuan-tuan boleh tengok historical price. Tuan-tuan boleh tahu di mana support, resistance, momentum. Pakai Fibonacci. Tengok pakai Fibonacci ke, pakai RSI ke. Ikut suka tuan-tuan lah. Janji tuan-tuan belajar technical analysis supaya tuan-tuan boleh beli pada harga yang terbaik. So tuan-tuan boleh mengurangkan risiko mencarut. Tahu risiko mencarut? Risiko mencarut ni jika tak ada ilmu, dia main beli saja. Dia beli harga emas jatuh. Itu mencarut. Asal beli harga emas jatuh. Ada orang macam tu. Asal beli harga jatuh. Ada orang dia beli harga emas naik. Ada orang beli harga emas. So ikut nasib jugalah. So untuk mengurangkan risiko mencarut, tuan-tuan dapatkan ilmu analisis teknikal. InsyaAllah tuan-tuan akan membeli emas tanpa mencarut. Ini pengalaman 13 tahun. Okay. Kemudian, saya pernah berjumpa dengan pembeli emas yang datang kepada saya. Cik Syukur, rugi lah beli emas. Kenapa bang? Saya beli emas tahun 2011. Harga ketika itu harga tertinggi. Lepas tu saya tengok harga emas jatuh lah Cik Syukur. Rugilah beli emas. Dia cerita kat saya dia beli emas tahun 2011. Tinggi sekat, lepas tu 2012, 13, 14, 15 jatuh dia rugi. Saya kata dekat dia, bang, saya nak bagi tahu, saya pun beli emas juga. 2011 paling tinggi saya beli. 2012 harga emas jatuh saya beli. 2013 saya beli. 2014 saya beli. 2015 saya beli. 2016 saya beli. Dengan kata lain, saya dah tak fikir harga emas dulu saya beli tinggi. Yang saya tahu, kalau jatuh saya beli dan beli, saya boleh dapat averaging price. Saya pun dah tak ingat harga emas yang saya beli dulu tinggi. Bagi saya harga emas tinggi ke rendah ke itu tak penting. Fokus saya adalah konsisten dan tambah gram. Jadi bila orang tanya saya, Cik Syukur, you pernah beli harga emas tinggi? Pernah? Ada mencarut? Tak pernah. Pasal apa? Sebab konsisten beli. 2011 beli, 12 beli, 13 beli, 14 beli, 15 beli, 16 beli, 17 beli, 18 beli, 19 beli, 2020 beli, 2021 pun beli. Sebab tu saya emotionally stable. Saya tak ada duk fikir harga jatuh lah ke naik. Because gold dia kena beli secara konsisten. Okay? Hanya orang yang beli tidak konsisten saja dia akan banyak mencarut. Okay? Baik. Now saya nak tengok komen tuan-tuan. Okay, apa lagi? Kena keluarkan dah tu dapatkan aura. Keluarkan apa Haikal? Biawak. Biawak ni untuk dealers training sesuai lah. Tapi untuk Facebook live offer ni, biawak kita simpan dalam almari. So apa lagi?
Encik Zahrin, saya beli emas masa harga RM304 per gram. Tahniah. Cik Zahrin beli emas ketika harga tinggi. Sekiranya Cik Zahrin beli harga tinggi, harga jatuh Cik Zahrin tak beli, Cik Zahrin tak mampu cerita kepada orang, kepada customer, kepada siapa-siapa. Pengalaman beli emas harga tinggi, harga rendah. Sepatutnya kalau Cik Zahrin beli harga tinggi, Cik Zahrin pun kena ada pengalaman beli harga rendah. Supaya Cik Zahrin boleh cakap, aku harga tinggi aku pernah beli, pernah rasa, harga rendah pernah aku rasa. Tapi harga tinggi campur harga rendah, bahagi dua, dapat harga purata. Tak ada masalah. Bukannya nak beli 5-6 bulan, kita nak beli 5-6 tahun. Cik Zahrin, so jangan risau. Beli harga tinggi, mesti ada pengalaman beli harga rendah. Baru sempurna. Okay? So tahniah lah beli harga RM304. Saya tepuk tangan. Sebab apa? Sebab itu adalah pengalaman. Tak buat tak ada pengalaman, buat ada pengalaman. Tapi nanti Cik Zahrin, 5 tahun daripada sekarang Cik Zahrin pun akan lupa dah. Aku dulu pernah beli harga tinggi tapi dah lupa dah. Sebab harga sekarang tahun 2027 lagi tinggi. Kita dah lupa harga dulu. Okey? Baik. Kenapa penting untuk pelabur emas konsisten? Sebab tuan-tuan akan dapat strategi pemurataan harga, cost averaging. Harga RM304, sekarang RM240 something. So beza RM60. Campur 2 bahagi 2 dapat harga titik tengah RM30, tengah-tengah. Okay? Dia tak tinggi, dia tak rendah. Jadi semakin konsisten kita beli, maka harga emas kita ni akan semakin dekat dengan harga average kita, makin dekat dengan harga semasa. Dan dalam jangka masa yang panjang akan beroleh keuntungan because of the averaging. Itu pengalaman saya. So, ingat tips ini. Nombor 1, pelabur emas adalah pelari maraton. Okay, 1. Jangka masa panjang, konsisten. Yang kedua, KPI pelabur emas adalah tambahkan gram. Itu KPI tuan-tuan. Tak guna sembang, pompang. Saya melabur emas semua, gram tak bertambah. No. Make sure tuan-tuan awal tahun ini, gram tuan-tuan mesti bertambah pada ujung tahun ini. Itu KPI tuan-tuan. Jangan sesekali KPI ujung awal tahun sama, ujung tahun sama. Maksudnya setahun tuan-tuan tak bertambah gram. Itu tak boleh. Itu bukan pelabur emas yang menang. So, yang ketiga, bila harga emas jatuh, maka itu adalah peluang untuk membeli ataupun memborong. Dan untuk mengurangkan risiko, cari ilmu analisis teknikal. Nah, buku dia. Tuan-tuan, buku ni kalau tuan-tuan baca, kalau tuan-tuan minat dengan graf, insyaAllah tuan-tuan seronok. Tapi kalau tuan-tuan tengok graf pening, demam, boleh tahan dah. Dia punya berasap kepala. Saya doakan anda menjadi pelabur emas yang berilmu. So, sila berikan komen tuan-tuan. Sudah belajar something pada malam ini? Okay, kalau belajar sila berikan komen. Apa benda yang tuan-tuan belajar pada malam ini? Penting atau tidak? The basic knowledge untuk menjadi pelabur emas yang berilmu. Okay. Baik. So, saya nampak tuan-tuan punya komen dah menunjukkan bahawa tuan-tuan dah faham. Contoh, Salina Sari, pelabur emas adalah pelari maraton. Kemudian jaga KPI dengan tambah gram. Rozi Baiduri, patut kenal tuan lebih awal. Yes, Acik Rozi, nak buat macam mana? Kenal saya kemudian. Kemudian, apa lagi? Jack Yen, insyaAllah akan tambah lagi dan lagi. Yes, penting konsisten. Sikit pun tak apa, janji konsisten. Gram bertambah, itu KPI tu. So, kita dah habis saya punya topik pada malam ini. Simpan emas dengan ilmu. Baik. Saya berharap kita dah ada 1,338 orang pendengar
penonton Facebook Live pada malam ini. So saya sangat gembira sebab jika 1330 orang ini, Cik Jun tolong screenshot. Yes. Saya kena screenshot ni bukti tonton belajar malam ni dengan saya. Okey. Sekejap Screenshot tonton semua. Okey, 1300 orang. So, saya berharap ilmu saya ini akan membuka minda anda tentang realiti sebenar pelaburan emas. In reality, walaupun harga dia naik, dia bukan straight line. Dia punya naik macam gigi ikan. Jadi sesiapa yang tak faham konsep ini, memang penat, memang letih . So, saya berdoa agar ilmu saya ini bermanfaat untuk tuan-tuan. Baik, tagging kawan-kawan, cakap kat dia orang, datang belajar dengan Sifu Syukur malam ni tentang emas. Jika tuan-tuan menonton lambat, jangan risau, nanti tonton balik Facebook live saya, ulang tayang. Macam Astro selalu ulang balik kan, berulang balik. Baik, seterusnya, apa offer pada malam ini ya? Takkan kita bagi ilmu saja, kita tak bagi offer. So malam ini saya akan bagi dekat tuan-tuan ilmu dan juga offer. Baik. Tuan-tuan, biasanya saya buat Facebook Live ni di ujung bulan. Tetapi bulan April ni bulan yang special. Sebab bulan April adalah bulan di mana PG ni masuk new financial year. Jadi dia kick off new financial year with a very exciting FB Live offer dengan hadiah. Cabutan bertuah. Jadi malam ni kita akan buat offer. Kita akan offer cabutan bertuah yang boleh menang emas, dan saya akan buat cabutan bertuah untuk orang yang ambil offer saya pada bulan lepas. Tidak lama dahulu. Baik, apa Facebook Live offer pada malam ini April 2021? Yang pertama sekali adalah hadiah selamat datang. Semua PG code baharu akan menerima hadiah satu gold card folder. Minimum beli $1 full payment. Ni untuk dealer-dealer PG ataupun tuan-tuan yang belum ada PG code. Sesiapa yang ambil offer saya, beli dinar, minimum $1. Kalau 10 gram tu dah lepas dah. Habis bayar, akan dapat, ini dia, gold card folder bernilai RM15. Tanda terima kasih sebab ambil offer ketika Facebook Live saya. So public go bagi gold card folder. Dalam ini boleh letak emas, boleh letak masuk slate dan simpan dengan senyuman. So minimum beli $1 full payment. Kemudian promosi belian secara EPP 10 kali. Tuan-tuan, apa maksud EPP? EPP bermaksud Easy Payment Purchase, yang mana tuan-tuan boleh beli $1 minimum. $1 ni minimum, lebih daripada $1 pun tak ada masalah. Boleh buat 10 bulan bayar. Jadi tuan-tuan tengok berapa harga dinar pada malam ini. Lepas tu tuan-tuan buat table pembayaran selama 10 bulan ikut harga semasa. Harga sekarang, tuan-tuan bayar selama 10 bulan, lepas habis bayar, tuan-tuan dapat $1. Dan jika tuan-tuan habis bayar awal, tuan-tuan habis bayar, contohnya tak sampai 10 bulan, 6 bulan dah habis bayar, maka 6 bulan tuan-tuan dapat $1 minimum. Ataupun jika tuan-tuan suka jongkong emas, tuan-tuan boleh tempah jongkong bunga emas minimum 10 gram, buat 10 bulan bayar, habis bayar, dapat emas fizikal jongkong bunga emas. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, Cik Syukur, apa beza antara jongkong dengan dinar? Jawapannya bulat, satu bulat, satu empat segi. Jongkong bulat, jongkong empat segi, dinar bulat. Kalau mata tuan-tuan suka benda yang bulat, maka belilah dinar. Jika mata tuan-tuan sukakan empat segi, belilah jongkong. Kedua-duanya sama ketulinan 999.9. Itu satu.
Yang kedua, tengoklah kedalaman poket tuan-tuan. Sekiranya poket tuan-tuan ini dalam, seluk-seluk masuk dalam, cabut-cabut duit banyak, tuan-tuan beli gold bar yang besar, dinar yang besar. Sekiranya poket tuan-tuan ni cetek, seluk sikit je keluar, maka belilah 1 dinar ataupun 10 gram. Jadi dengan kata lain, kita beli emas ni ikut mata kita suka bulat ke empat segi. Yang keduanya kedalaman poket. Kalau orang tanya saya, Cik Syukur, emas mana yang paling bagus beli? Jawapannya sekilo. 242,000. 240,000 lebih. Cik Syukur, 240,000 mahal. Sebab tu saya cakap beli emas ni kena ikut kedalaman poket. Okey. Walaupun sekarang tak ada modal, tapi letakkan dalam otak tuan-tuan, aku sekarang ni mungkin tak boleh beli terus 1 kilo, tapi jangan risau. Aku akan beli 10 gram kali 100 keping. Dapat juga sekilo. Tak ada masalah. Tuan-tuan, kan saya cakap pelabur emas ni pelari maraton. Tuan-tuan tak semestinya beli 10 gram hari ni, tahun depan dapat sekilo. No. Tuan-tuan mungkin ambil masa 10 tahun. Tak kisahlah, janji pelari maraton konsisten. So kalau tuan-tuan dah faham, alhamdulillah, saya suka. Sila komen kalau dah faham. Okay. So 10 kali bayar EPP 1 dinar dan 10 gram with EPP premium. So kalau kita buat EPP, dia ada EPP premium, public good akan campur EPP premium untuk buat jika tuan-tuan memilih kaedah EPP. Now, promosi dealer. Tuan-tuan, malam ni kita ada 2 promosi dealer. Yang pertama sekali adalah untuk promosi normal dealer. Yang keduanya adalah promosi untuk priority dealer. So, apa beza dia? Untuk normal dealer, commission 1% untuk pembelian diri sendiri. Untuk priority dealer, commission 1.5%. Jadi, bezanya adalah commission ekstra. Kemudian, jika tuan-tuan menjadi dealer, tuan-tuan boleh introduce ataupun memperkenalkan customer baharu kepada public gold. Dan pembelian customer yang tuan-tuan perkenalkan tersebut, tuan-tuan akan layak untuk mendapat commission ataupun insentif. Panggillah apa pun, commission ke insentif kan, tuan-tuan akan dapat 1% daripada nilai pembelian customer jika tuan-tuan normal dealer, dan tuan-tuan akan dapat 1.5% daripada pembelian customer jika tuan-tuan adalah priority dealer. So bezanya adalah commission lebih tinggi untuk priority dealer. Dan commission buyback. Buyback ni bermaksud bila harga emas naik, tuan-tuan jual balik emas kepada PG ikut harga semasa. PG akan beli emas tuan-tuan pada harga semasa dan PG akan bagi extra commission 0.3% kepada tuan-tuan jika menjadi dealer. So sesiapa yang ada modal, poket dalam, tuan-tuan boleh menjadi dealer sebab long term dia bermanfaat untuk tuan-tuan. Nombor 1, tuan-tuan dapat commission. Yang keduanya, tuan-tuan dapat commission ataupun insentif bila kawan-kawan beli. Tuan-tuan tolong recommend, perkenalkan customer. Tuan-tuan tak perlu jual emas. Dealer PG ni sebenarnya tidak perlu jual emas, tuan-tuan. Dealer PG ni, majoritinya dia hanya perlu educate orang tentang emas. Lepas tu customer nak beli, tuan-tuan ajar mereka macam mana nak beli sendiri. Kemudian tuan-tuan ajar mereka macam mana cara nak dapat public good tolong postkan emas. Sekarang ni ada berita baik. Sekarang untuk pembelian 20 gram ke bawah ataupun 5 dinar ke bawah, tuan-tuan boleh minta PG postkan ke rumah tuan-tuan dengan berinsurans. Selamat, patuh syariah dan juga peace of mind. Tak perlu fikir nak pergi office public gold, nak beratur panjang queue semua. Tuan-tuan, saya sendiri tak pergi office, saya tunggu public gold post emas ke rumah saya. Tiba-tiba abang kurier horn saja. Ten. Kurier dah sampai. So ambil, buka-buka tengok ada gold. Yes. Tak payah pergi beratur kat office panjang. Dia orang pun sibuk. So, tuan-tuan, PG
ialah company yang boleh post ataupun courier emas seberat 20 gram dan juga 5 dinar kepada anda di mana saja anda berada. Kalau courier boleh sampai, maka emas boleh sampai. So, sangat mudah dengan PG tuan-tuan. Dan kos post, kita panggil kos shipping fee, hanyalah RM10 sahaja untuk 5 dinar dan juga 20 gram. So, very cheap. Now, baik, promosi normal dealer. Untuk mereka yang nak menjadi normal dealer, tuan-tuan boleh baca komen pula. Tuan-tuan boleh baca slide saya. Yang pertama, beli 7 dinar. Maksud dia 1 dinar boleh beli 7 keping ataupun tuan-tuan boleh beli 5 dinar 1 dinar 2, tak kisahlah. Boleh janji 7 dinar. Boleh buat EPP 10. Beli Westcard 200, dah jadi dealer. Ataupun jika tuan-tuan nak beli gap, tuan-tuan boleh beli gap gold accumulation program, tak nak pegang dinar, tak nak pegang jongkong, beli masuk 5,000 ke dalam akaun simpanan emas tuan-tuan. Gram emas tu dalam tuan-tuan punya akaun, tak payah pegang, public good tolong simpan free of charge. RM5,000, tak ada EPP, full payment, campur Westcard 200, dah jadi normal dealer. Ataupun beli barang kemas PG Jewel, RM3,000, boleh buat 6 bulan bayar. Habis bayar dapat barang kemas dan juga dapat title dealer. Okey, nak beritahu. Title dealer ni dia bukan tunggu habis bayar tau. Tuan-tuan bayar bulan pertama, tuan-tuan bayar Westcard, tuan-tuan dah layak untuk menjadi dealer. Dah upgrade jadi dealer. Bukan tunggu 10 bulan tau. Bulan pertama dah jadi dealer. Bulan pertama dah boleh buat bisnes. Okey. Yang keempat, beli bunga emas 30 gram, boleh EPP 10. Bunga emas ni jongkong. Boleh campur 10 gram, campur 20 gram ataupun 10, terpulanglah. Ikut suka tuan-tuan yang mana satu idaman kelebu. Yang kelima, beli 2 kilo silver bar. Boleh buat EPP 10. Ataupun jika tuan-tuan tak nak beli silver bar, tuan-tuan boleh beli 2 kilo silver accumulation program. 2 kilo silver accumulation program, tuan-tuan, itu full payment tuan-tuan dah layak untuk menjadi normal dealer dan semua kena beli Westcard RM200. Senang saja. Pilih apa yang tuan-tuan suka, Westcard 200, dah jadi dealer. Bulan pertama bayar. Promosi priority dealer pula. Yang pertama, beli 14 dinar boleh buat EPP 10. Beli Gap Gold Accumulation Program, akaun simpanan emas RM10,000 full payment. Tak boleh buat 10 bulan, bayar full. Ini untuk orang yang pocketnya dalam, selok-selok, ada RM10,000, beli Gap, terus jadi priority dealer. Yang ketiga, beli PG Jewel RM5,000, barang kemas PG Jewel RM5,000, tengok dekat PG Mall, boleh EPP 6 bulan. Dan seterusnya, beli bunga emas 50 gram, boleh buat EPP 10. Dan beli ataupun beli silver 3 kilo, boleh beli silver jongkong 3 kilo ni minimum paling kecil 250 gram kali 3 kilo. Ataupun beli sekilo kali 3 ketui, ikut sukalah, janji 3 kilo. Ataupun beli silver accumulation program, SAP account 3 kilo. Yang tu tak ada EPP. Dan Westcard 200, tuan-tuan dah layak jadi priority dealer. Next, promosi dealer secara belian Marvel Fantasy Combo. Tuan-tuan, untuk mereka yang berada dalam kategori collectors, suka mengumpul, maka ini untuk tuan-tuan. PG menawarkan 1 gram collectors item Marvel Fantasy, ada 12 keping, yang mana 12 keping ini harga dia RM4,200, campur Westcard 200, tuan-tuan layak untuk jadi normal dealer. Ataupun tuan-tuan beli 2 set 24 keping, jadi priority dealer, total RM8,400, campur Westcard RM200. Okey, ini rupa dia. Ini rupa kita panggil Fantasy Series Marvel. Ada Mickey Mouse, ada Spider, ada Superman, ada Bubble Boy, Avengers, Iron Man,
dan juga Frozen, Tom and Jerry. Jadi kalau tuan-tuan suka collect apa ni, gold bar macam ni, special edition, ini peluang untuk jadi dealer dengan cara belian collectors series. Baik, now nak tengok komen dulu. Nur Azlin dah beli Westcard dan 10K, perlu tunggu berapa lama untuk start daftar ahli PG baru? Senang saja Nur Azlin. The moment awak beli Westcard dan 10,000, Public Gold akan kira next day tu awak dah boleh start register a new customer. Dia dah, kata apa, dia dah kira boleh bayar commission. Tetapi email official biasanya dia akan ambil masa 7 hari untuk upgrade officially. Tetapi based on Public Gold punya calculation, sehari selepas beli Westcard itu dah dikira sebagai dealer PG. Jadi kalau email official belum dapat, kena registerkan customer melalui temporary account. Yang tu belajar dalam group Public Gold Dealers Training. Okay. Nita Jalaluddin, saya beli Gap 10,000 dan Westcard 200 pada 19 Mac tapi belum dapat apa-apa berita tentang priority dealer. Nita, senang saja. Sekarang ni kita ada call center. Nita Jalaluddin boleh pergi ke Public Gold website, tengok ada satu chat box, chat with us. Klik chat with us, kemudian chattinglah dengan agent. Nama dia Harry. Nanti mereka akan tengok you punya case. So chatting dengan Harry ataupun tinggalkan pesanan pun boleh juga kalau tak nak tunggu. Okay, sebab bila katakan ramai orang ambil offer ni, biasanya upgrade tu dia akan ambil masa. Tapi jangan risau, boleh chatting dengan Harry. Apa lagi soalan? Westcard Road to Italy minting di Malaysia ke Turki? Amirul Hakimi, jawapannya minting di Malaysia. Okay, kita Public Gold sekarang ni ada mesin dekat Malaysia. So semua 1 gram kita mint dekat Malaysia. Sebab Turki ni stok dia lambat, kena tunggu 2 bulan baru sampai. Tuan-tuan, kita buat dekat Malaysia lebih cepat. Okay, cabutan bertuah, beli 1 dinar 5 entry, 10 gram bar 10 entry, silver 250 gram 5 entry, normal dealer 50 entry, priority dealer 100 entry, cabutan bertuah. Apa hadiah dia? Hadiah utama 1 dinar. Hadiah kedua 1.5 pula. 1.2, 1/2 dinar, silap. 1/2 dinar tempat kedua. Tempat ketiga 1 gram gold bar 999.9. Tempat keempat PG Jewel earring 5 Aurozes earring nombor 6 hingga 10 C wallet tempat 11 hingga 20 gold card folder. Tawaran ini bermula daripada 3 hari bulan 4 2021, hari ini, malam ini, sehingga 25 hari bulan 4 2021. So offer ini sangat lama, almost 1 month. Sebab bulan 4 ni bulan special, new financial year, saya diberikan mandat oleh PG untuk buat offer sehingga hampir hujung bulan. So lepas hujung bulan ni kita akan buat lagi satu lagi Facebook Live offer. Jadi tuan-tuan dah tak perlu fikir, inilah offer malam ini sehingga 25 bulan 4 jam 11.59 malam. So sila ambil dengan senyuman dan saya doakan semoga tuan-tuan dapat lucky draw. Okay. Now, tuan-tuan, sudah habis saya punya Facebook Live dan masih 1,143 orang menonton Facebook Live saya. Saya doakan ilmu yang saya berikan kepada tuan-tuan akan dapat membantu untuk tuan-tuan beruntung dengan emas dalam jangka masa yang panjang. Okay, so jika tuan-tuan nak tuan-tuan punya kawan, customer faham macam mana buat untung dengan emas, nanti tagging mereka untuk tengok Facebook Live saya ini. Okay, so
Apa lagi soalan? Saya nak tengok soalan. Su Ella, apa function wealth card? Wealth card ini adalah name card dealer. Jadi bila Su Ella jadi dealer, nanti wealth card tu dia akan tulis nama, pangkat, PG code dan dia ada seketul 0.5 gram. Jadi bila orang tanya, apa bukti you dealer PG ah? This is my card. Tunjuklah this is my card. Tapi jangan bagilah kad tu dekat dia, ada emas dalam tu 0.5 gram. So wealth card adalah name card dealer dan dia ada datang dengan beberapa kelebihan yang lain. Tapi malam ni bukan nak cerita kelebihan wealth card, apa kupon-kupon dia. Tapi ada kelebihan, dia ada kupon untuk diskaun beli emas dan kupon untuk diskaun beli di PG Mall. Roshila Hussein, wow, offer paling lama sebulan. Yes, dekat sebulan. So tak payah fikir dah lepas ni. Diana Bibi, wow menarik. Terbaik Sifu, Atuk Safaya dan PG. Ya, sama-sama. Apa lagi soalan? Azinuddin Abdullah, terima kasih. Sama-sama. Saiful Ishak, tak dapat lucky draw, dapat ilmu memadai bagi saya Sifu. Okey. Kalau macam tu, kalau awak menang lucky draw nanti bagi kat saya hadiah dia. Okey, aku gurau-gurau dia. Siti Masrina Sulong, Encik Syukur, agak-agak produk iSeries ada nak keluar lagi tak? Buat masa ni belum ada bayangan lagi ya, Mas. Bayangan iSeries tu belum ada lagi. Wealth card kena ambil dekat branch ke? Muhammad Luqman tanya. Jawapannya Muhammad Luqman, wealth card boleh dipostkan ke rumah. Kita boleh request PG, cakap saya nak wealth card ni post ke rumah saya nak tunggu dengan senyuman. Saya tak nak pergi ambil dekat branch. Boleh. Sekarang ni ramai dealer-dealer tunggu wealth card sampai kat rumah je. Post. Senang, tak payah pergi office. Buang masa. Tuan, offer new customer kalau beli 250 gram silver boleh dapat go card folder tak? Hehe. Sebenarnya PG tak bagi tahu dekat saya beli silver 250 gram boleh dapat atau tak. Jadi saya tengok harga. Silver 250 gram RM1,022, almost the same dengan 1 dinar. Macam ni lah, PM belakang. PM dekat belakang sebab malam ni offer dia tak bagi tahu kata silver 250 gram. Sebab apa? Sebab gold card folder tu dia cuma boleh guna untuk simpan emas. Silver 200 gram ni besar gedabak, tak boleh simpan dengan gold card folder. That's why dia tak offer. Tapi boleh PM belakang lah, saya cuba arrangekan untuk tuan-tuan. Okay, apa lagi soalan sebelum habis? Malam ni habis awal ni. Nur Fazilah Abdullah, 5 gram bunga emas bila akan keluar tuan? Jawapannya Nur Fazilah, most likely akan keluar minggu hadapan. Minggu depan PG akan announce 5 dinar, 5 gram bunga emas dan ready mint 10 kilo. Akan dilancarkan minggu depan. So, insyaAllah kalau tidak ada arah melintang, 5 dinar lagi, dah terbiasa dengan 5 dinar. 5 gram bunga emas minggu depan akan launching, ready stock 10 kilo untuk test market. Sila tunggu dengan senyuman. Okay. Eli Izwan, Encik Syukur, saya cadangkan buat gold bar 1 gram tokoh sukan, contohnya Datuk Lee Chong Wei. Okay. Cadangan diterima. InsyaAllah bulan 4 ni bila kita dapat mesin yang baru, tuan-tuan, Public Go tengah tunggu mesin minting yang baru supaya kapasiti boleh di-upgradekan kepada 10 kali ganda production. Bukan setakat tokoh badminton, tokoh congkak ke, tokoh gasing ke, semua pun kita boleh bubuh juga. Okay. So, GIT wealth card saya jadi RM20. Sebab sistem salah ingat saya di Sabah Sarawak. Sebab dekat bahagian state hanya Sabah Sarawak, Labuan sedangkan sedikit dan mesej Harry belum jawab. Okey Razia, jangan risau Razia. Bila awak mesej Harry, kalau after office hour, dia akan jawab biasanya hari Isnin, hari Selasa. Biasanya 2 hari bekerja, 3 hari bekerja, Harry akan jawab. Okay. So don't worry, that one semua matter.
Apa lagi soalan? Niza Said, Cik Syukur, terima kasih atas ilmu dan semoga berkat ilmu. Yes, saya doakan ilmu ini memberi manfaat kepada Asnizawati. Tengku Hazirah, wah 5 gram. Bunga emas terbaik. Betul. Bunga emas next week 10 kilo. Kak Yang, yes 5 gram, I'm ready. Kak Yang, saya tahu Kak Yang nak booking paling kurang berapa? 10 keping. Design 1 gram pasukan bola sepak EPL. Boleh lah kalau kita dapat sign agreement copyright, apa kita panggil intellectual property, bukan setakat bola sepak, mana-mana pasukan pun boleh. Sebab dia ada kena sign agreement. Dia tak boleh simply print nanti kena saman. Westcard Itali, dealer yang tak upgrade, dealer boleh beli ke Westcard Itali? Jawapannya ialah semua orang boleh beli Westcard, tidak ada masalah. Tapi kalau customer, dia tidak ada title dealer, dia cuma ada nama PG code saja customer. Tapi kalau tuan-tuan dealer beli Westcard, tuan-tuan akan ada title dealer dekat situ. Azmi Aziz, boleh buat request custom made 1 gram dengan background company sendiri kah untuk kenangan long service staff? Azmi tanya, boleh tak PG buat custom minting? Jawapannya boleh, tetapi minimum 500 keping bang. Dia tak boleh buat 5 keping. Mesin besar tu buat 5 keping, dia tidak ada economy of scale. Minimum 500 keping. So kalau ada 500 orang nak 500 keping nak beli, public gold boleh custom minting. So tuan-tuan, siapa-siapa yang nak buat custom minting, boleh minimum 500 keping 1 gram. Okay, dah bocor rahsia. So Master Boss Legend nak jadi Syukar Asia nombor 2. Boleh Kamal. Nanti dalam 2-3 tahun lagi saya dah pergi pusing luar negara, you ambil alih tempat saya, you bagi Facebook live pula. Kamal Ayu Zulia Shah, 5 gram spread berapa? Belum kira lagi. Tak tahu lagi, belum announce. Saya cuma dapat tahu kata 5 gram akan launching, harga dan spread belum dibincangkan lagi. Tapi boleh withdraw daripada Gap, boleh withdraw dan beli dekat PG Mall. Encik Syukur minta PG jual PG Gold Card di PG Mall. Gold Card folder ada kat PG Mall tak, Kevin? Rasanya tak ada. Sebab apa, kita punya stok terhad, kita bagi kepada orang yang ambil offer ni. Kalau stok dah sampai banyak, baru kita buka dekat PG Mall lah. Kajar Nazimuddin, kalau custom minting muka saya yang handsome sekeping pun boleh. Amboi. Kajar, pandai gurau. Okey, apa lagi soalan? Sebab malam ni saya habis awal, saya boleh jawab banyak soalan. Cik Syukur, kat PG website ada dealer set 1 nombor beli 5 dinar. Valid ke tu? Hazarul Hisham, lepas ni dia orang akan take down yang 5 dinar tu, dah tak valid lagi. Sekarang pun dah tak ada dah. Dia orang dah tarik, dah take down dah, ganti baru. Ini namanya terlepas kapal. Okey, apa lagi? Baik tuan-tuan, Suzy Isa, Encik Syukur, wujudkan semula pelbagai koleksi aksesori, ramai mencari ni. InsyaAllah Suzy, sekarang ni gold rush, kita pun tak sempat nak uruskan gold bar, gold coin, gold dinar pun dah tak sempat. Nak campur aksesori lagi pun memang tak menang tangan Suzy. So now kita fokus on core business dulu. Bila kita dah relax sikit lah, kita nak tambah aksesori ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Nuraini Nabilah, terima kasih Cik Syukur, best offer. Badrul Ehsan, edisi Agung sekarang. Okey, ini belum ada dalam cadangan lagi. Kalau lah new PG code beli 5 gram tu layak kat folder tak? 5 gram. Buat masa ni offer tidak termasuk 5 gram. 5 gram ni belum launching lagi. Cuma orang kata apa? Minggu depan. So dia tidak termasuk dalam offer pada malam ini. So tidak dapat 5 gram bunga emas dapat go kat folder. Tak dapat. So sorry. Baik tuan-tuan, terima kasih kerana menonton Facebook live saya. Saya doakan semoga ilmu ini memberikan manfaat.
Dan saya doakan tuan-tuan enjoy your holiday, enjoy your hujung minggu. Sekian, terima kasih. Dan terakhir, lucky draw. Okey. Kelvin cakap, Cik Syukur, lucky draw jangan lupa. Okey tuan-tuan, okey, lucky draw. Sekarang kita akan buat lucky draw. Sesi lucky draw. Okey, lucky draw. Now, lucky draw ini adalah untuk mereka yang ambil offer pada Facebook Live saya yang bulan lepas, bulan 3. Kita tengok siapakah pemenang. Okay, sila berdoa siapa yang menang. Tempat pertama, tahniah Cik Muhammad Yusof bin Hashim. Tempat kedua, Zakiah binti Ibrahim, tahniah. Go kat folder. Go kat folder yang ketiga, Amu Tavali, anak perempuan Gopal, tahniah. Menang go kat folder. Seterusnya, Christopher Imang Ngau, tahniah. Menang go kat folder. Seterusnya, Siti Musliha binti Mustafa Kamal, tahniah. Seterusnya, Dayang Siti Aimi, tahniah. Go kat folder yang seterusnya, Yanti. Macam kenal je ni, Cikgu Yanti apa. Seterusnya, go kat folder, Puziah binti Ahmad. Seterusnya, Nur Aini binti Ramli. Go kat folder yang terakhir, jatuh kepada Hasni binti Ahmad. Okey, seterusnya hadiah ke-9, RM30 PG Mall Credit. Siapakah pemenang? Siti Hajar binti Mat Abu. Tahniah Siti Hajar, dapat RM30 duit C-Wallet. Tempat ke-8. Siapakah pemenang tempat ke-8? Rajab bin Japar. Tahniah, dapat RM30. Tempat ke-7, RM50 PG Mall Credit jatuh kepada Yusniza binti Mat Ishaq. Tahniah. Tempat ke-6, RM88 PG Mall Credit. Okey, lama sikit. Siapakah menang? Nurul Ikrimah binti Zakaria. Tahniah. Tempat ke-5, RM100 PG Mall Credit. Rajab bin Japar. Tahniah Cik Rajab. Now, tempat ke-4. Siapakah pemenang earring Our Roses? Tahniah. Pemenangnya seorang wanita, Noridah binti Mustafa. Tahniah Cik Puan Noridah. Tempat ketiga, PG Jewel Earring. Siapakah pemenang PG Jewel Earring? Tahniah kepada Zanariah. Alhamdulillah pemenangnya wanita. Bolehlah pakai subang. Tempat kedua, LBMA 1 gram gold bar. Siapakah pemenang gold bar 1 gram ini? Tahniah kepada Amalina binti Azimat, PG 501123. Okey, kita dah sampai ke hadiah tempat pertama, setengah dinar. Siapakah pemenang setengah dinar? Tahniah kepada Nur Roshidah binti Arifin, PG kod
cantiknya. PG code 290099. Wah, tahniah. Dan pemenang tempat pertama, siapakah pemenang grand prize 1 dinar? Pemenangnya jatuh kepada tada, Zaidatul Fadila binti Abdullah, PG 00089062. Tahniah kepada Puan Zaidatul Fadila binti Abdullah di atas kemenangan 1 dinar. So tuan-tuan, dah habis. Okey, so dah habis. Tuan-tuan, so untuk tuan-tuan yang ambil offer pada hari ini sehingga 25 hari bulan, kita akan buat cabutan bertuah untuk tuan-tuan pula. Kita tengok siapa yang menang. So, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton Facebook Live ini. Selamat enjoy hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.